Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil kerja yang telah kami terima di dalam subjek ECO 3043 Mikroekonomi. Dalam video ini, kami akan membincangkan mengenai topik pengangguran di kalangan belia di Malaysia. Pengangguran ialah satu keadaan tiada pekerjaan di mana seseorang mahu bekerja tetapi tidak mendapat sebarang pekerjaan. Antara matlamat makroekonomi adalah untuk mencapai tingkat guna tenaga penuh. Menurut pakar ekonomi Keynes, sesebuah negara yang mempunyai kadar pengangguran 4% atau kurang menunjukkan negara tersebut telah mencapai tingkat guna tenaga penuh. Tugasan ini membincangkan mengenai kadar pengangguran yang berlaku di Malaysia dan hasil dapatan daripada kajian ini adalah penting untuk mengenal pasti dan membincangkan punca dan peratus kadar pengangguran di Malaysia kini. Menurut kajian lepas yang dibuat oleh Jabatan Perniagaan Malaysia 2009, didapati bahawa Malaysia telah mengalami kemelisitan ekonomi pada tahun 1985. Hal ini kerana kadar pengangguran meningkat kepada 5.6% pada tahun 1985 dan 7.4% pada tahun 1986. Ia merupakan tahun yang mencatatkan peratusan kadar pengangguran yang tertinggi dalam tempoh 30 tahun, iaitu tahun 1981 sehingga 2010. Antara punca yang dikenal pasti ialah disebabkan pertumbuhan sektor swasta yang perlahan pada 1970-an sehingga pertengahan tahun 1980-an hingga menyebabkan pengurangan dalam permintaan buruh. Walau bagaimanapun, pada awal 1980-an, pelaksanaan dasar fiskal mengembang telah meninggalkan kesan yang tidak diingini dalam ekonomi, iaitu masalah peningkatan yang cepat dalam hutang awam, pembiayaan belanjawan defisit dan tekanan inflasi yang tinggi iaitu 5 hingga 10% setahun. Hubungan antara prestasi ekonomi adalah bergerak dalam jajaran yang sama. Prestasi ekonomi sesebuah negara banyak mempengaruhi kadar pengangguran sesebuah negara. Bagi tahun 2020, kedudukan tenaga buruh Malaysia terjejas ekoran krisis ekonomi dan kesan ekonomi hingga menyebabkan kadar pengangguran mencecah 4.5% berbanding 3.3% pada tahun sebelumnya. Kadar pengangguran tahunan meningkat 1.2% kepada 4.5% pada tahun 2020. Ini menunjukkan kadar yang tertinggi sejak tahun 1993. Bilangan penganggur bertambah sebanyak 39.9% kepada 711,000 orang berbanding pada tahun 2019 iaitu 508,200 orang. Situasi yang dihadapi pasaran tenaga kerja negara ini selaras dengan peringkat global dan turut berada dalam situasi yang tidak menentu sepanjang tahun 2020 yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan, pengurangan jam bekerja serta kehilangan sumber pendapatan disebabkan oleh COVID-19. Berdasarkan Rajah 2, dari segi kumpulan umur, kadar pengangguran bagi belia berumur 15 hingga 24 tahun meningkat 1.5 mata peratus iaitu 18.2,000 orang meningkat kepada 12.0% merekodkan 314,000 orang belia yang menganggur pada tahun 2020. Begitu juga kadar pengangguran belia berumur 15 hingga 30 tahun mencatat peningkatan sebanyak 1.5 mata peratus iaitu 75.6,000 orang meningkat kepada 4.3%. Kadar pengangguran bagi dewasa berumur 25 hingga 64 tahun naik 1.3 mata peratus kepada 3% berbanding 1.7%. Pengangguran dalam kalangan belia dicatatkan pada kadar 12% iaitu hampir 3 kali ganda lebih berbanding kadar pengangguran negara. Secara perbandingan, golongan belia merupakan golongan yang paling ramai menganggur iaitu hampir 50% daripada kadar pengangguran negara bagi setiap tahun. Golongan belia adalah penyumbang terbesar dalam kadar pengangguran negara, ditambah dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara dan dunia pada masa kini. Golongan ini adalah yang paling terjejas dan menerima pesan peganda. Isu pengangguran belia biasanya difokuskan kepada belia itu sendiri, iaitu sangat memilih kerja.
Selain itu, industri juga seringkali membangkitkan isu kelulusan yang diperolehi dan kemahiran yang dimiliki oleh belia tidak memenuhi keperluan industri. Majikan terpaksa melatih semula sekiranya mereka diambil bekerja. Sebagai alternatif, pekerja asing menjadi pilihan majikan. Mereka lebih komited, malah sanggup bekerja dalam apa jua keadaan. Seterusnya, langkah untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, peningkatan kualiti faktor pengeluaran. Faktor pengangguran yang disebabkan oleh inflasi boleh dilakukan dengan penyediaan inflasi tolakan kos yang boleh diatasi dengan meningkatkan kualiti faktor pengeluaran, iaitu melalui perkembangan teknologi dan peningkatan daya pengeluaran buruh. Kesannya firma dapat menambahkan penawaran agregat, mengurangkan kos purata pengeluaran dan menambahkan keluaran. Langkah kedua adalah semakan upah minimum. Pihak kerajaan harus melakukan semakan upah seiring dengan peningkatan produktiviti. Apabila pergerakan upah seiring dengan peningkatan produktiviti, ini bermakna peningkatan kos upah buruh dapat diimbangi dengan pertambahan keluaran. Dalam situasi ekonomi semasa, semakan upah minimum yang bersasar adalah lebih ideal, iaitu dengan menetapkan kumpulan sasaran bagi sektor dan lokasi geografi perniagaan. Langkah yang ketiga adalah dasar fizikal mengembang. Langkah ini untuk menambahkan agregat demi mengatasi pengangguran di Malaysia. Dasar fiskal mengembang dapat dilaksanakan apabila kerajaan menambahkan perbelanjaan ke atas projek pembangunan awam yang baru dan menurunkan cukai oleh kerajaan. Keadaan ini menurun kepada firma menambahkan pelaburan dan dapat menambahkan pengambilan buruh bagi memenuhi permintaan agregat. Hal ini dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Abdul Aziz, nombor matrik SN63189. Saya akan membincangkan tentang faktor pengangguran. Antara faktor pengangguran adalah kadar inflasi. Peningkatan kadar inflasi menjadi sebab kepada pengangguran yang berlaku di negara kita kerana kejatuhan mata wang yang teruk yang menyebabkan sektor swasta dan awam mengalami masalah ekonomi dari segi kewangan, dan untuk mengawalnya mereka terpaksa membuang beberapa pekerja yang kebanyakan dari kalangan swasta dan remaja kerana kekurangan kemahiran dan pengalaman. Faktor harga. Harga barang yang semakin meningkat dan tidak teratur menyebabkan pengangguran. Mengikut anggaran awal, pertumbuhan ekonomi 2022 diramakan berkembang sekitar 5.5% hingga 6.5%. Dengan kadar ini, kadar pengangguran diunjurkan menurun kepada 4.0% atau lebih rendah. Oleh itu, faktor harga memainkan peranan penting dalam masalah pengangguran. Pelaburan. Pertumbuhan ekonomi dan ekspor penting untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menguatkan sektor berorientasikan ekspor untuk memastikan pengangguran yang rendah. Ini membuktikan pelaburan merupakan citra utama dalam pertumbuhan ekspor pembuatan untuk mengurangkan pengangguran. Rumusannya, COVID-19 telah memberikan impak yang mendalam terhadap kerjaya seseorang. Perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan menyebabkan ramai individu kehilangan pekerjaan sehingga mengakibatkan pengangguran. Pengangguran bukanlah satu perkara yang negara ingini, meskipun telah berdepan pada kadar pengangguran melebihi 4% dalam satu tempoh yang lama. Ini tidak bermakna tiada usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Kesatuan tenaga dalam membendung masalah pengangguran ini adalah penting bagi mengelakkan terjadinya perkara ini.